Sekejap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi. Amin. Okay, sebelum kita mula, insyaAllah kita akan sikit je. Kita dah bahas pada pertemuan semalam tentang ibarat-ibarat ulama yang menjelaskan tentang iaitu tafwid. Apakah maksud dengan tafwid? Apakah perbezaannya dengan isbat? Okay. So, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya page 29 iaitu maksud ucapan salaf atau ulama salaf apabila ulama menisbahkan kepada ulama salaf sebagai apa yang mereka lakukan adalah aslam sedangkan khalaf adalah a'lam. Malah ada yang menggunakan kalimat ini sebagai dia mock lah kalimat ni, dia kata tengoklah ulama-ulama Asy'ariyah ni menganggap ulama salaf ni tak a'lam daripada ulama khalaf. Padahal ulama khalaf ni yang lebih padahal ulama khalaf ni lah yang membawa bid'ah. Yang membawa bid'ah. Dia yang kata sampai macam tu. So, sekarang kita akan jelaskan isu tersebut dulu. Itu banyak yang salah faham ketika disebut bahawa akidah salaf yang tafwid dalam sifat mutasyabihat adalah lebih selamat sementara mazhab khalaf yang mentakwil dianggap lebih mengetahui. Menurut mereka yang demikian itu adalah bentuk penistaan kepada salaf. Maksud penistaan itu adalah suatu meremehkan atau sebuah penghinaan kepada ulama salaf. Ini yang saya sebutlah. Ahlus Sunnah meyakini bahawa ulama salaf mengetahui bahawa nas-nas sifat mutasyabihat mempunyai makna yang sahih dan layak bagi Allah. Kita dah tahu. Dan mereka juga mengetahui bahawa yang hadir dalam fikiran itu sifat-sifat makhluk bukanlah yang dikehendaki secara pasti. Apa yang kullu ma yatabaddaru fi zihni, ini bukan sifat yang diketahui secara pasti. Sementara khalaf lebih memerah pemikiran mereka dan ijtihad untuk menghilangkan syubhat-syubhat berkaitan sifat mutasyabihat. Jadi khalaf ni dia cuba untuk ini yang dikatakan oleh Syekh Wan Ahmad Al-Fatani ketika dia membahas tentang sifat mutasyabihat ni, dia kata kenapa bagi dia ulama yang mentakwil ni lebih ahkam daripada yang tafwid, ini yang aslam tadi, yang tafwid. Bukan kerana meremehkan ulama salaf, tak. Ulama salaf iman dia besar. Iman mereka tebal. Kerana ketebalan iman mereka, mereka tak ada masalah untuk menerima ayat tersebut, beriman dengan zahirnya dan menyerahkan makna kepada Allah SWT. Itu mereka tak ada masalah. Kerana apa? Kerana iman mereka tebal. Sedangkan ulama-ulama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ulama-ulama khalaf pula mentakwil. Dan ini yang diperlukan kerana min nahiyah atau melihat dari sisi bahawa dari sisi ulama-ulama, dari sisi contohnya kita ni orang Melayu, A'jam. Apabila A'jam ni dahlah iman kita pun kita akui tipis-tipis. Kenapa tipis? Semua benda kita nak pertikai. Atau yang kita dengar tu kita akan pertanyakan. Kita tak macam para salafus soleh, para sahabat. Kenapa isu ayat mutasyabihat ni tak muncul di zaman sahabat? Tak tanya, ya Rasulullah, yadun hal yadun bermakna jawarih amla. Kenapa dia tak tanya perkara itu? Sebab mereka bila ayat tu turun, mereka terus iman. Dan macam mana iman tu kita dah tak nak tanya sebab mereka dah terjun, dah berenang dengan ayat Al-Quran dan beriman dengan itu adalah ayat Al-Quran. Itu maksud dia. Jadi mereka dah tak ada pertanyaan, tak ada nak merasakan, tak ada mempertikaikan, tak ada mempersoalkan, tak ada nak kaifkan, tu dah tak ada. Jadi mereka tak ada masalah. Tapi bila sampai kepada kita terutamanya, orang-orang yang A'jam ni, dia akan nak tahu. So contoh dia yang dialog yang tak nyata itulah yang kita baca, yang adik-adik baca pada semalam. Dan juga seperti yang saya sebut, bila kita tanya, kita nak tahu makna. So kita nak tahu makna. Sebab tu kita orang sekarang ni, diorang pun buat tadarus dan juga dalam tadarus tu membaca terjemahan Al-Quran, nak tahulah makna dia. Sebab tu kena hati-hati dalam penerjemahan Al-Quran, jangan sampai terjadi apa yang dipanggil dengan
meletakkan makna atau terjemah yang tashbih. Okey, sebab itu memilih pada takwil. Takwil minimum kita akan keluar daripada syubhat tersebut. Bagi orang yang terdapat syubhatlah seperti kita. Contoh dia yadullahi fawqa aydihim, kalau kita takwil makna dia adalah kekuatan. So kekuatan mereka, kekuatan Allah maksud kudrah Allah SWT lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada kudrah manusia. Itu maksud dia kita dah boleh faham. Okey. Ahlussunnah meyakini bahawa ulama salaf mengetahui begini dah. Sementara khalaf lebih memerahkan fikiran dan ijtihad untuk menghilangkan syubhat-syubhat berkaitan sifat mutasyabihat. Dengan demikian maksud ucapan tersebut adalah sebagaimana ucapan berikut. Ini adalah kata-kata dia. Kita boleh buka adalah Hasyiah Syarah Mahalli. Iaitu wa tafwidu madhhabul salaf wa huwa aslamu. Wa ta'wilu madhhabul khalaf wa huwa a'lamu. Ai ahwaju ila mazidi ilmin. Intaha. So dia disyarahkan dalam hasyiah dia, kan kalau kita buka tu dia ada hasyiah dia. Qauluhu ai ahwaj wa laisa al muradu annal khalafa a'lamu minas salaf. Okey. Boleh buka dalam kitab ni. Kalau tak salah ini Syarah Mahalli ala Jam'il Jawami'. So dia punya hasyiah dia adalah Hasyiah Al-Banani. Hasyiah Al-Banani adalah Jam'il Jawami'. Sebab tu saya mengimbau kepada adik-adik pelajar UIA, sepatutnya di UIA kena ada talaki kitab Jam'il Jawami'. Wajib kena ada, sepatutnya. Kalau tak ada Jam'il Jawami', minimum Lubbul Usul. Sebab apa? Sebab dalam Jam'il Jawami', nama pun Jam'il Jawami'. Seluruh dunia, semua institusi pendidikan Islam yang tua, dari mula Al-Azhar Al-Sharif, daripada Masjidul Haram, Masjid An-Nabawi, Jami'atul Zaitunah, sampai ke Jami'atul Tilimsan, Jami'atul Abdul Qadir, Sidi Abdul Qadir dekat Konstantin, Algeria, dan juga sampai ke Maghribi hampir semua universiti besar akan mengaji, akan membaca kitab Jam'il Jawami'. Maksud dia universiti besar ni, contoh dia Jamiatul Qarawiyyin, of course lah. Kalau pergi ke Darul Hadis pun dia ada baca. Pondok-pondok semua mengaji. Pondok-pondok ni semua madrasah-madrasah atiqah akan mengaji Jam'il Jawami'. Sebab tu saya dulu cuba untuk membuka Jam'il Jawami' di Pondok Jawi Maghribi lah di Morocco untuk pelajar-pelajar Malaysia. Saya buka baru juz 1 dapat separuh. Lepas tu dah wassalam, dah khatimah balik Malaysia lah. Tak sempat khatam. So dalam hal ini cuba kita nampak. Dia kata tafwid itu adalah mazhab salaf dan dia aslam. Takwil itu mazhab khalaf dan dia a'lam. Maksud a'lam ni bukan nak kata dia lebih alim daripada ulama salaf. Tak. Yang ini ahwash ila mazidi ilmin. Maksud dia adalah perkara ini yang dapat menyebabkan orang tersebut mendapat ilmu yang tambah. Kerana dia akan tahulah qauluhu ay ahwash wa laysa al-murad anna khalaf a'lam minas salaf. Kita tak kata bahawa kita ni lebih a'lam daripada khalaf. Okey. Lepas tu dia kata Syekh Ali Asy-Syaidi Al-Adawi Al-Maliki, Syekh Adawi Al-Maliki, ulama Azhar, dalam hasyiahnya atas kitab Syarah Ar-Risalah, maksudnya Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani memberikan pengertian lain. Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Jadi Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani ni ulama Maliki yang dipanggil sebagai Imam Malik As-Saghir di Qayrawan. Saya dah pergi dah maqam dia dekat Qayrawan, dekat Tunis. So banyak orang menyangka bahawa Ibn Zaid Al-Qayrawani ini adalah takwil. Adalah isbat, musbit. Seperti Ibn Taymiyah dan lain-lain lah. Itu salah. Dia tafwid, tapi dia juga menerima takwil. Ini boleh buka, memang dalam muqaddimah risalah dan bab akidah dia itu macam seolah-olah musbit ataupun tafwid lah yang selamat kita kata. Betul dia tafwid. Tapi ada hujah-hujah lain yang menunjukkan dia menerima takwil. So dalam hal ini boleh buka dalam tulisan guru saya iaitu Ustaz Nizar Hamadi. Dia ada tulis satu risalah kecil. Kecil je risalah dia. Saya ada risalah tu sebut, harap-harap masih ada kat sini. Tak ingat letak kat mana. Tapi PDF ada insya-Allah. Dalam risalah tu dia ada syarahkan dan dia ada nukil kerana Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani dia ada kitab yang banyak.
bukan hanya kitab risalah tersebut. Dia berkata dengan nukilan dari ucapan Ibn Abi Syarif, wa mazhabus salaf aslamu fahuwa aula bil ittiba. Kerana mazhab salaf ini adalah lebih aslam, lebih selamat, maka dia yang lebih layak, lebih utama untuk diikuti. Kama qala ba'dul muhaqqiqin, seperti apa yang disebutkan oleh setengah ahli tahqiq. Wa yakfika ala annahu aula bil ittiba, dan cukuplah bagi engkau untuk mengatakan dia lebih utama untuk diikuti adalah dhahabul a'immatil arba'ati ilaihi, kerana ialah terkumpul 4 mazhab di dalam ulama salaf. Itu dah tanda dah. Hatta Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri boleh kita anggap dia sebagai ulama salaf. Kerana apa? Dia lahir sebelum nihayatil qarn as-salis, sebelum akhir kurun ketiga Hijriah. Wa amma tariqatul khalafi fahiya ahkamu bimakna aktsari ihkaman. Aktsara ihkaman bimakna aktsara ihkaman. Iaitu jalan khalaf pula dia dianggap sebagai ahkam dengan makna di paling banyak memberi ihkam, memberi hukum yang kuat. Ai itqanan, iaitu pengukuhan lima fiha min izalati syubhi anil afham, yang mana di dalamnya terdapat untuk menghilangkan syubhat daripada kefahaman-kefahaman ini. Sebab apa itulah saya sebut yang syubhat tadi. Contoh dia, kalau orang yang baru masuk Islam, bayangkan dia baru masuk Islam, dia buka Al-Quran terjemahan pula. Orang putih tu buka Al-Quran yang translation English tu. Translation English kat Oxford Translation, kalau kita boleh beli tu. Dia jual dekat Nur Inai Bookstore. Cuba kita baca, kalaulah dia baca dia tak tahu what is the meaning of establishment. Istawa alal arsh. What is the meaning of, for example, yad, your hands. What you mean by hands? Hand ni apa hand ni? Nak tahu. Mean God ada tangan ke? Ke sama dengan Christian tradition where God created Adam on his image, for example. Ini so macam mana? So benda ni persoalan-persoalan yang perlu dijawab, perlu di-explain. Yang maksudnya orang yang baru masuk Islam ni nak tahulah. Dia adalah kita hidup zaman sekarang. Zaman sekarang ni orang nak tahu, is your right for you to know. Kita tak boleh masuk Islam ikut je. Dia kata macam tu. Nanti dia nak tahu juga hujah dia apa. So takkan kita nak jadi tradition Christianity kot, yang mana menganggap bahawa Tuhan dengan makhluk ni sama. Ya sama, beza bentuk je lah. Jadi Ali dengan Omar ni sama-sama manusia, tapi beza lah muka. Ali tak sama dengan Omar, takkan kita nak kata macam tu? Na'udzubillah min zalik, of course not. So we have to explain. So itu sebab itu dia kata, iaitu min izalati syubhi anil afham. Wa ba'dun abbara, setengah ulama mengibaratkan bi a'lama badala ahkam, menggunakan a'lam menggantikan daripada ahkam, bi mana anna ma'aha ziyadata ilmin li bayanil ma'na at-tafsili, iaitu kerana di situ dia ada makna untuk menambahnya ilmu untuk menerangkan makna secara tafsil tadi. Ini boleh jelas. So okey, ini yang dinukil juga oleh Syekh Sa'id Fudah dalam kitab Al-Muqtataf dia. Okey, yang dia explain. Dia sebenarnya ada kitab yang paling bagus, Al-Farqu Al-Azim Bainat Tashbihi, something like that. Bainat Tafwiti Wat Tashbih atau Wat Tajsim, something like that kitab tu. Kecil je. Saya ada kitab tu. Kalau baca kitab tu pun actually is very strong. Dan itu adalah kitab yang saya terus terang, kitab yang selesaikan isu ni lah, isu tafwid dan takwil dan tajsim dan apa-apa yang berlaku pada diri saya waktu pertama terjun dalam ilmu akidah. Kerana perkara tersebut saya terjun dan saya diberikan lautan ibarat-ibarat yang kononnya membawa kepada makna tajsim. Yang maksudnya bagi mereka isbat lah. Waktu itu kerana saya di master dengan kawan-kawan salafi sendiri. So saya memang melalui phase kejap lah. Dalam masa setahun 2 tahun buat master tu, ada phase di mana saya menjadi paradoks, jadi problem dengan makna muntasyabihat atau tidak, atau takwil ke apa, saya pernah. Dan saya cuba untuk jadi tengah-tengah menghukum dengan kacamata yang insaf, yang adil. Dan ketika baca buku Al-Farqu Al-Azim tu, okey, settle. Pemahaman tu dah boleh dibetulkan. Okay, tajsim dan tashbih. Jika kita membaca ucapan-ucapan ahli sunnah, baik salaf maupun khalaf, kita akan mendapati bahawa mereka semua mentanzihkan Allah dari sifat jisim dan lazim-lazimnya, kerana
yang jisim dan lazim-lazimnya bertentangan dengan nas-nas muhkamat dan akal. So nanti dia akan nukil kaul Imam Ibn Taymiyah sendiri nanti later. So tetapi diakui bahawa dalam Al-Quran dan Sunnah banyak nas yang zahirnya memberi faham tajsim dan lazim-lazim. Ya, muhimatil tajsim. Seperti satu, nas yang memberi pengertian bertempat atau Allah mengambil ruang kosong sebagai tempat dipanggil dengan tahayyuz seperti lafaz istiwa dan lain-lain. Contoh dia istiwa ini kononnya atau memberi makna tahayyuz. Tahayyuz itu adalah mengisi tempat kosong. Yang saya dah sebutlah dalam kelas-kelas saya. Saya yakin semua pelajar tahu. Yang kedua, nas yang memberi faham Allah mempunyai juz, anggota atau organ tubuh dan media melakukan sesuatu seperti yad, wajah, ain, sak dan lain-lain. Anggotalah jawarih. Nak buat sesuatu ada jawarih. Contoh dia. Ini tak betul. Maksud dia untuk bagi Allah SWT, na'udzubillah min dzalik lah. Allah SWT disucikan dari perkara ini. Lalu nas yang memberi faham Allah bergerak, berpindah, bergeser dan berubah seperti majid nuzul. Berarti seolah-olah Allah bersifat dengan sifat yang dipanggil dengan arid, yakni awarid, dipanggil dengan aradi, sifat aradi yang baru datang. Dari nas itu banyak ahli bid'ah yang tersesat kerana mereka keluar dari manhaj yang telah dilalui oleh ulama salafus soleh seperti kaum Karamiyah, Jahmiyah, Mujassimah dan lain-lain. Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam Al-Farqu Bainal Firaq, page 214, menjelaskan bahagian kaum musyabbihah yang ada dua. Pertama, kaum yang merupakan zat Allah dengan zat selainnya. Yang kedua, kaum yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat selainnya. Jadi dalam Ahli Sunnah wal Jamaah kita jelas perkara ini kita dah habis bahas dalam pembahasan yang dipanggil dengan KAM, Al-Qumum As-Sittah. Al-Qumum As-Sittah. Boleh cek kat situ. Okey. Dan di antara kelompok pertama adalah kaum Karamiyah yang meyakini bahawa Allah adalah jisim yang mempunyai batas, had dan pengakhiran. Maksud dia ada limitation lah. Bila kita kata ada limitation, berarti dia akan ada bentuk. Berarti dia sama dengan makhluk. Kerana semua makhluk adalah semua makhluk dia ada bentuk. Macam kita ni ada bentuk. Okey. Ada had. Ustaz, angin tak ada bentuk tapi ada had. Boleh rasa. Boleh apa? Dia ada jauhar dia. Dia ada aurud dia, dia ada aradi dia. Tak boleh lah. Dan perakhiran. Mereka juga meyakini Allah adalah tempat sifat-sifat hadis baru dan Allah bersentuhan dengan arasy. Ini adalah kesesatan Karamiyah. Golongan Karamiyah. Adapun kaum yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka mereka ada bermacam-macam. Di antaranya menyamakan iradah Allah dengan iradah makhluk yang baru. Menyamakan iradah Allah dengan iradah makhluk yang baru. Ini adalah ucapan kaum Mu'tazilah di Basrah. Menyamakan kalam Allah dengan kalam makhluk yang bersuara dan huruf dari jenis suara dan huruf yang makhluk. Padahal suara dan huruf ini adalah makhluk. Macam mana boleh kata Allah SWT bersuara berhuruf? Sedangkan tajsim adalah akidah kaum Mujassimah yang meyakini Allah SWT mempunyai jisim atau fizikal. Na'udzubillah min dzalik. Jisim adalah sebagaimana yang didefinisikan Imam Qurtubi. So apakah jisim? Kita rujuk kepada Imam Al-Qurtubi. Iaitu wal jismu huwa al-mujtama'u wa aqallu ma yaqa'u alaihi ismul jismi jauharani mujtama'ani. Itu. Okey. Jisim ni adalah perkara yang terkumpul. Paling sedikit yang dinamakan jisim adalah jauharani mujtama'ani. Okey, nampak tu. Lalu la yuqalu albattata jismun illa muallafun tawilun aridun amiqun. Tak masuk akal sama sekali jisim melainkan dia itu muallafun, iaitu yang tersusun, tawilun yang panjang, aridun yang lebar, amiqun yang dalam. Yang dalam, amiqun. Terjemahan dia salah. Kena betul kan. Ini al-fisal. Ini Imam Ibn Hazm. Okey. Akidah kaum Mujassimah ada yang disepakati kekufuran ini dan ada yang masih diperselisihkan. Ini kita nampak. Ini perbezaan antara kita dengan golongan yang mengkafirkan Mujassimah secara mutlak. Maksudnya mengkafirkan Wahabi lah. Ibn Taymiyah. Tak boleh.
Mujasimah yang mengatakan bahawa Allah adalah jisim seperti jisim lainnya atau mengatakan Allah mempunyai tangan seperti tangan hamba, maka ini termasuk tajsim jelas dan hukumnya kufur dengan ijma'. Kalau kata sampai macam tu, maka kufur dengan ijma' lah. Okey. Ini adalah orang yang menjisimkan secara sahih. Bila dia tanya, ma makna yad? Ma makna yad? Ana la afham. Aku tak faham. Lalu dia kata, yad huwal yad. Yad hiyal yad. Dia kata, yad tu tangan lah. Sekejap, aku tak faham maksud tangan. Boleh kau describekan kat aku tak tangan? Dia akan tunjuk tangan. Dia angkat tangan. Ini dah tajsim. Nampak tu? Itu yang bahaya. Okey. Maka ini termasuk tajsim jelas dan hukumnya kufur dengan ijma'. Sedangkan tajsim yang tidak jelas seperti mengatakan bahawa Allah mempunyai jisim tetapi tidak seperti jisim-jisim lainnya. Jadi Allah ada jisim tapi tidaklah kal ajsam. Ini masih tak jelas. Maka dia sesat, layak didakwa sebagai ahli bid'ah. Sedangkan hukum kekufurannya masih diperselisihkan oleh ulama. Ulama Hanabilah adalah yang paling tegas dalam masalah ini. Ia menghukumnya kafir. Okey, ini menurut Ustaz Nur Hidayat lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, bukan mazhab Syafi'i. Bukan mazhab Syafi'i. Maksud dia dalam Imam Al-Qarafi. Imam Qarafi ni Maliki. Menurut riwayat Imam Qarafi ada yang mengatakan bahawa dia juga jatuh kufur. Yang mana dinukil oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab Minhajul Qawim. Yang mengatakan bahawa orang yang mengatakan orang golongan Mujasimah adalah haram untuk jadi imam kerana dia telah jatuh kafir menurut Imam Qarafi. Tapi perkara tersebut masih tak jelas. Kerana apa? Kita tahu Imam Al-Ghazali tidak mengkafirkan. Dan yang kedua, kita kena nilai lagi. Wujud ke mana kata-kata atau ibarat Imam Qarafi yang kata seperti itu? Okey, kalaupun ada, pendapat Imam Qarafi tidak menyebabkan perkara itu pasti. Berarti masih ada khilaf. Minimum kita akan kata masih ada khilaf. Apabila dia masih khilaf, apakah boleh perkara yang khilaf ini menyebabkan kita menjatuhkan seseorang ke dalam kafir? Ini yang tak boleh. So, ini boleh rujuk dalam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab dia Faisalut Afriqah. Sebab dia kata contoh dia, orang yang kata man khalafal ijma'a faqad kafar. Barang siapa yang berlawanan menyalahi ijma' maka dia kafir. Imam Ghazali kata, ini perlu dilihat kembali. Kenapa? Adakah semua ijma' macam tu boleh jatuh kufur? Kalau macam tu susahlah. Kenapa susah? Kerana ada ijma'. Dia kata, ada ijma'. Ni ijma' ni. Tapi betul ke itu ijma'? Dia kata macam tu. Dia persoalkanlah. Orang kata ni ijma'. Tapi betul ke perkara ini ijma'? Ijma' ni dia nak kena tengok dari segi riwayat. Riwayat dia pun kena mutawatir. Kalau dah betul-betul ijma' itu mutawatir, itu tak ada masalah lah. Apa yang dipanggil dengan ma huwa ma'lum min dhimmi darurah. Tapi kalau tak mutawatir, berarti masih ahad. Untuk menggunakan dalil dhanni sebagai mengkafirkan orang, itu dah masalah menggunakan dalil dhanni dalam hal akidah. Itu dah tak boleh. Jadi dia kata, dia explain Imam Al-Ghazali. That's why saya terus fauqal aini war ras, Imam Al-Ghazali adalah tokoh yang saya anuti. Yang betul-betul kita angkat topi lah. Maksud saya macam tu. Okey. Syekh Abdul Fattah Qudais Al-Yafi'i menulis, naqala Ibnu Hamdan fi Nihayatil Muqtadiin page 30 an Ahmad, daripada Ahmad. Apa yang dinukil iaitu apa? Takfiru man qala, mengkafirkan atau hukum kafirnya orang yang berkata anillahi, tentang Allah SWT, jismun la kal ajsam, bahawa Allah SWT ini jisim bukan seperti jisim-jisim. Ini boleh buka dalam buku Abdul Fattah Qudais Al-Yafi'i. Dia ada kitab dia. So kitab-kitab ini kalau ni yang orang yang belajar di Jordan boleh buka dalam kedai nama dia Maktabah An-Nur Al-Mubin. Maktabah An-Nur Al-Mubin. Mereka minta saya tulis kat situ tapi tak ada time. Jadi insya-Allah nanti kita cetak kitab Zari'atul Yaqin, tahqiq Zari'atul Yaqin dengan Daryahin Jordan. Okey, insya-Allah. Abul Ya'la berkata, qala Al-Walid As-Sa'id, faman i'taqada anna Allah subhanahu jismun minal ajsam wa a'tahu haqiqatal jism minat ta'lifi wal intiqal fahuwa kafir. Menurut Walid Sa'id,
Barang siapa beriktikad bahawa Allah SWT itu jisim seperti jisim-jisim, lepas tu ada yang memberi gambaran bahawa hakikat jisim itu adalah taklif wal intikal, lalu dia masih kata macam tu, bahawa kafirun, maka dia jatuh kufur dalam tabaqat Hanabilah. Ini beberapa pendapat tentang jismun la ka'al ajsam. Minimum nak menunjukkan bahawa kalau kita tak kafirkan pun dia jelas jadi jatuh dalam ahli bid'ah, dan bahaya kita kata bahawa jismun la kal ajsam. Allah itu jism la kal ajsam. Okey. Wal musyabbihu idza qala lahu. Sedangkan musyabbih idza qala lahu ta'ala yadun wa rijlun kama lil ibadi fahuwa kafirun mal'un. Yadun lahu yadun warijlun kama lil ibad. Jadi menyamakan. Ini jelas-jelas qasim sarah. Macam tadilah jismun minal ajsam. Ini jelas. Okey, wa in qala jismun la kal ajsam, kalau dia kata jismun la kal ajsam fa huwa mubtada'. Nampak tu? Huwa mubtada'. Li'annahu laisa fihi illa itlaqul lafzil jismi alaihi. Kerana tidak ada baginya dalamnya kecuali memutlakkan lafaz jisim padanya. Wa huwa muhimun lin naqsi. Dia dapat muhimun, iaitu nak memberi iham, memberi waham. Memberi waham tu kurang fahamlah. Lin naqsi fa rafa'ahu biqaulihi la kal ajsam. Falam yabqa illa mujarradul itlaq. Akhirnya seolah-olah memutlakkan makna jisim. Okey. Al-Qurtubi memberikan ciri-ciri kaum mujassimah musyabbihah sebagai berikut. Jap. Okey. Lepas tu Al-Qurtubi memberikan ciri-ciri kaum mujassimah musyabbihah sebagai berikut. Au talaban li'i'tiqadi dhawahiril mutasyabih kama fa'alatul mujassimatu alladzina jama'u ma fil kitabi was sunnati mimma dhahiruhu al-jismiyah hatta i'taqadu anna al-bariyah ala jismun mujassamun wa suratun musawwaratun dzatun dzatu wajhin wa ainin wa yadin wa jambin wa rijlin wa usbu'in ta'ala Allahu an dzalika. Ini jelas dia kata. Jadi apakah yang dimaksud dengan mujassimah adalah orang yang mencari bagi mengiktikadkan zahirnya ayat-ayat mutasyabih ini seperti apa yang dilakukan adalah golongan mujassimah yang mana mereka mengumpulkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang mana termasuk darinya zahirnya dapat membawa makna jisim sehingga beriktikad, iaitu mereka mujassimah ini beriktikad bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah jismun yang dimujassam. Okey. Ya, jisim yang memberi jisim yang hingga jatuh pada jisim yang menjisim, mujassam, wa suratun musawwaratun, iaitu suatu bentuk yang mempunyai surah seperti yang memiliki wajah, mata, tangan, janbin, ni lambung tu maksud dia, janbin ni tepi, side lah, side. Kaki, usbu' dan selain-lainnya Allah SWT bersih dari semua itu. Ini maksud dia. Okey, jelas. Lalu, dan Imam Ahmad bin Hanbal telah menjelaskan. Imam Ahmad bin Hanbal telah menjelaskan dengan jelas menafikan Allah Ta'ala dari jisim. Dan ini merupakan bantahan teruk kepada mereka yang kerap mengaku sebagai pengikut beliau. Jadi ada yang mengaku bahawa kami ini Hanabilah. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri yang mengatakan seperti itu. Ini dia kata. So ini diriwayatkan oleh Imam At-Tamimi dalam kitab Tabaqat Hanabilah. Kat situ dia ada i'tiqadu Imam Ahmad. Yang mana dia sebut sanad dia. Boleh rujuk kat itu disebut sanad dia. Tak salah. Okey. Inna lillahi ta'ala lahu yadani wa huma sifatun lahu laisata bijarihataini wa laisata murakkabataini wala jismun wala min jinsil ajsami wala min jinsil mahdudi wat tarqibi wal ab'adi wal jawarihi. Maksud dia apa? Bagi Allah SWT, dia ada dua tangan.
yang mana kedua-duanya itu adalah sifat. Maksudnya sifat yad itu. Jadi tak payah terjemahlah. Lahu yadani, yang ini yad. Yang mana kedua-dua yad tadi adalah sifat baginya. Ini yang dipanggil ismun lisifat. Ini ismun lisifat. Juga ini madhab Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah. Laisata bijarihataini, dia bukan jawarah, bukan anggota. Wa laisata murakkabataini, juga bukan tersusun. Wala jismun, dan dia bukan jisim. Dia ini bukan jisim. Wala min jinsil ajsami, dia bukan termasuk dari jenis jisim. Wala min jinsil mahdudi, dan bukan termasuk jenis yang ada mahdud, ada batasan dia. Wat tarkibi, tarkib boleh disusun. Wal ab'adi, ada ba'dun dia. Wal jawarihi, dan juga anggota tubuh. Sementara Ibn Taymiyah dalam Bayan Talbis Al-Jahmiyah, dalam kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah. Jadi ini yang kitab yang saya refer, yang saya sebut itulah. Cuma nuskhah yang saya ada tu kadang-kadang berbeza dengan apa yang ada dalam Syamilah. So ini yang problem, sehingga kan nuskhah yang diiktimadkan adalah nuskhah yang dicetak, bagi saya lah, dicetak di Riyadh, yang merupakan tesis PhD bagi pelajar yang ada di Riyadh lah. Nama dia siapa saya lupa. Tapi saya dah beli 10 jilid. Terpaksalah korek duit beli kitab tersebut sebagai itu jadi bukti. Bagi bukti kerana menurut guru saya iaitu Dr. Khalid Zahri, dia kata kitab itu bukti bahawa Ibn Taymiyah tak boleh lari daripada jisim atau mujassimah atau tajsim. Dia kata tak boleh lari. Dalam kitab tu jelas. Dan salah satunya ini. Dan ini juga dinukil. Dinukil di dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad oleh Imam Syekh Dr. Ali Jumaah, dan juga ini ada dalam kitab Majmu' Fatawa. Jadi sebelum tu kita jelas, sementara itu Ibn Taymiyah dalam Bayan Talbis Jahmiyah tidak menafikan dan tidak menetapkan jisim, bahkan beliau menganggap bahawa ulama salaf tidak ada yang membicarakannya. Memang itu ungkapan yang salah kerana Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama pun sudah membicarakan, dah cakap dah benda ni dan menafikannya. Akan tapi apakah beliau layak disebut mujassim itu dengan dapat dipanggil mujassim dengan itu? Cuba kita lihat kata-kata beliau. So ini pula dalam kitab Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah, faman qala innallaha jismun wa arada bil jismi hadzal murakkab fahuwa mukhti'un dzalika. Wa man qasada nafi hadha tarkib anillah faqad asaba fi nafyihi anillah, lakin yanbaghi ay yadhkura ibaratan tubayyinu maqsudahu wal lafdhu tarkibi qad yuradu bihi annahu rakkabahu murakkibun aw annahu kanat ajza'uhu mutafarriqatan fajtama'a aw annahu yaqbalu tafriqa wallahu munazzahun an dzalika kullihi wa qad yuradu bil lafzil jismi wal mutahayyiz ma yusharu ilaihi bi makna annal aidiya turfa'u ilaihi fid du'ai wa annahu yuqalu huwa huna wa huna wa yuradu bihi al qa'im bi nafsihi wa yuradu bihi al mawjud wala raiba anna Allah ta'ala mawjudun qa'imun bi nafsihi wa huwa inda salafi wa ahli sunnah, yani turfa'u al-aidi ilaihi fid du'ai wa huwa fawqar arsy. Dia nak katalah. So, barang siapa yang mengatakan Allah adalah jisim dan memaksudkan jisim ini adalah yang tersusun, maka dia salah dalam hal ini. Kerana apa? Dan jika ia berkehendak menafikan susunan dari Allah, maka ia benar dalam penafian jisim dari Allah, tetapi sebaiknya dia menyebutkan perkataan yang menjelaskan maksud tersebut. Dia ditukar-tukar pendapat dia. Lafaz tersusun terkadang dikhendaki oleh Allah, disusun oleh penyusun atau juz-juznya terpisah-pisah, kemudian terhimpun atau menerima untuk dipisah-pisah. Dan Allah SWT suci dari semua itu. Benda itu dia dah nafikan. Tapi dia tetapkan. Dan terkadang lafaz jisim atau yang bertahayus. Jadi dia nak bagi definisi jisim ini adalah tahayus. Samalah. Okay, adalah yang boleh ditunjuk dengan isyarat.
Dalam erti menadah tangan kepadanya dalam doa. Dia nak isyaratkanlah bila kita berdoa kepada Allah angkat tangan, ini tanda bahawa Allah SWT itu berjisim, bertahayus, tapi bukan dengan makna tarkib. Yang tidak, ini nak bezakan. Dalam erti menadah tangan kepadanya dalam doa. Dan dikatakan jisim itu di sini atau di sana, dan yang dikehendaki adalah yang berdiri dengan sendirinya dan dikehendaki yang wujud. Dan tiada keraguan sama sekali bahawa Allah wujud dan berdiri dengan diri sendirinya. Dan dia menurut salaf dan Ahlussunnah menadah tangan kepadanya dalam doa, dan dia pokok arsy. Tadi nak kata Allah SWT ini bukan murakkab, tak. Tapi Allah SWT ini bertempat. Kerana dia adalah mutahayyiz dari sisi kerana melihat bahawa kita doa mesti angkat tangan, menunjukkan Allah SWT berada di atas arasy. Na'udzubillah min zalik. So, cuba kita nilaikan apa kata-kata Ibn Taymiyah ini, apa dia kata. Ucapan ini belum lengkap dalam menafikan makna jisim, iaitu anggapan dan prasangka dalam fikiran bahawa Allah tersusun dari beberapa juz dan organ badan yang bernama yad, wajah, sak dan lain-lain. Dan itu belum ternafikan dari ucapan Ibn Taymiyah di atas. Benda ni belum, Ibn Taymiyah belum jelaskan. Dia hanya menjelaskan tentang taklif sahaja. Tentang taklif, jismun mu'allafun minal jawahir sahaja. Kerana ketika membaca ayat dan hadis tentang sifat-sifat khabariyah kemudian dihimpun menjadi satu dengan yang lain, maka terimajinasikan. Cubalah kita ambil ayat-ayat sifat tersebut dan boleh diimajinasikan. Kerana yad, sak, wajah dan lain-lain. Dalam fikiran bahawa Allah tersusun dari beberapa organ badan dan juz. Na'udzubillah min zalik. Dan ini juga harus dinafikan. Dan satu yang pasti Ibn Taymiyah menyendiri dalam hal ini. Dia berbeza dengan yang lain, dengan ulama salaf dalam perkara ini. Jelas, dia tidak sama dengan ulama salaf. Yang nas yang telah kita sebutkan dari awal sampai akhir tadi. Oleh kerana itu, ulama ramai yang mengatakan bahawa Ibnu Taymiyah bukan mujassimah. Kerana beliau menafikan jisim. Dengan pengertian di atas, tetapi beliau sama sekali tidak menafikan tasbih bagi Allah. Maka tidak hairan jika kemudian muncul anggapan bahawa beliau berakidah tasbih atau mempunyai kecenderungan tajsim. Tak boleh nak elak sebab dia sendiri yang menunjukkan perkara tersebut. Macam saya katalah, so betul lah karamiyah. Jadi tak jauh lah kalau orang menuduh Ibn Taymiyah ini seperti golongan karamiyah yang mengatakan bahawa Allah itu jismun la kal ajsam. Dan ini adalah jelas-jelas batil. Okey. Yang perlu diperhatikan juga adalah bahawa ucapan-ucapan yang melazimkan kepada tajsim atau tasbih juga harus dinafikan dari Allah SWT. Khilafiyah madhab tentang sifat. Syekh Abdul Fattah Qudais Al-Yafi'i dalam kitab dia Tajsim wal Mujassimah berkaitan dengan akidah sifat menyimpulkan sebagai berikut. Madhab pertama, menetapkan sesuai dengan zahir nas dan hakikatnya menurut bahasa. Mazhab ini adalah mazhab kaum mujassimah yang menetapkan jisim dan anggota badan atau organ bagi Allah. Allah mengambil tempat kosong tahayyus, bertempat, bergerak dan berpindah. Hal itu kerana zahir nas dan hakikatnya adalah itu semua. Mazhab ini adalah mazhab bid'ah dan sesat tanpa ada keraguan sama sekali. Ini adalah jelas. Kalau kita kata Allah SWT berjisim dengan makna organ tubuh, jawarih dan lain-lain. Ini jelas bid'ah. Mazhab kedua menetapkan nas tetapi berlawanan dari mazhab yang pertama. Maksud dia makna dari nas tersebut ditakwil atau termasuk majaz. Misalnya kata yad bererti kuat atau nikmah. Lafaz maji' dan nuzul bermakna datang atau turunnya perkara Allah, firman Allah, rahmat Allah. Takwil ini dilakukan kerana menetapkan zahir atau hakikatnya boleh jatuh dalam tajsim atau tashbih. Ini adalah manhaj sebahagian salaf dan majoriti khalaf dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, mazhab yang ketiga. Menetapkan atau mengisbatkan nas tetapi tidak memaksudkan hakikat atau zahirnya, juga tidak majaz atau takwilnya. Akan tetapi maknanya diserahkan kepada Allah. Alasannya jika ditetapkan sesuai makna zahir atau hakikatnya, maka boleh
jatuh dalam tajsim atau tashbih. Dan jika ditetapkan sesuai dengan makna majaz dan takwilnya, maka membicarakan sifat Allah dengan prasangka. Ini adalah mazhab yang dianuti oleh majoriti ulama salaf dan sedikit dari ulama khalaf. Okey. Boleh jelaskan? Okey. Lalu hakikat mazhab kedua dan mazhab ketiga ini tidak bertentangan. Mazhab kedua dan ketiga tidak bertentangan. Okey. Ya. Lalu sangat berbeza dengan mazhab pertama. Oleh kerana itu Syekh Mahmud Khatib As-Subki dalam kitabnya Ad-Dinul Khalis berkata, kesimpulannya khalaf tidak menyelisihi salaf dalam masalah akidah. Perbezaan antara mereka hanya pada peringkat mentafsirkan mutasyabihah atau mutasyabih itu kerana suatu keadaan yang menuntutnya di mana itu ada di zaman mereka tetapi tidak ada di zaman salaf sebagaimana yang telah kamu ketahui. Akidah mereka adalah satu, iaitu ayat dan hadis mutasyabihat dipalingkan dari makna zahirnya untuk memberikan pengertian menyamakan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Okey. Lalu kemudian mazhab ketiga ini terbagi menjadi dua kelompok. Meski semua pada dasarnya tetap sama, iaitu memperlakukan sebagaimana datangnya dan menafikan makna zahirnya, iaitu tafwid. Kelompok yang pertama, nanti dijelaskan. Dalam hal ini Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani mengisyaratkan dari ucapannya Imam Ibnu Munayyir sebagai berikut. Wa li ahli kalam fi hadhil sifat kal aini wal wajhi wal yadi salasatu aqwalin. Ahaduhuma annaha sifatu dhatin asbataha as-sam'u wa la yahtadi ilaiha al-aqlu. Wa tsani anna al-aina kinayatun an sifatil basari wal yadi, kinayatu an sifatil qudrati wal wajhi, kinayatu an sifatil wujudi. Wasalisu imraruha ala ma ja'at mufawwadan ma'naha ila Allah Ta'ala. Jadi ini yang saya panggil dengan apa? Ismul sifat. Nanti disyarahkanlah pendapat kedua. Jadi apa? Bagi ahli kalam dalam sifat-sifat ini dia dah nisbahkan. Ini pendapat ahli kalam. Ini bukan pendapat ini adalah pendapat ahli kalam. Ini bukan pendapat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan pendapat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan pendapat kononnya ini adalah pendapat golongan salaf yang menentang ahli kalam. Tak, ini pendapat ahli kalam sendiri. So ahli kalam menerima konsep ini. So jangan kita zammi ilmu kalam. Ahli kalam mengatakan dalam hal sifat-sifat ini seperti ain, wajah, yad ada tiga pendapat. Yang pertama dia adalah sifatu zatin. Sifatu zatin iaitu asbataha as-sam'u. Sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh sama oleh Quran dan Sunnah. Wala yahtadi ilaiha al-aqlu. Aqlu tak boleh nak terima. Tak boleh nak bayangkan. Okey. Ini yang dipanggil juga dengan ismun lis sifat. Wa tsani anna al-aina kinayatu an sifatil basari. Wal yadu kinayatun an sifatil qudrat. Wal wajhu kinayatu an sifatil wujud. Okey. Wasalisu pendapat yang ketiga imraruha ala ma ja'at mufawwadan ma'naha ila Allah Ta'ala. Okey. Itu jelas. Tiga. Okey. Lalu disebutkan lagi. Lalu kesimpulan dapat diambil, pendapat pertama menyerahkan pengetahuan makna dan hakikatnya kepada Allah. Mereka tidak menyatakan sifat Allah sebagaimana ulama yang memilih mengisbatkan sifat dan juga tidak mengatakan majaz sebagaimana ahli takwil. Mereka diam dari keduanya. Mereka tidak masuk membicarakan sama sekali dan bahkan melarangnya. Dan ini adalah pendapat ulama salaf sampai akhir kurun kedua. Ucapan-ucapan salaf yang dijelaskan pendapat ini sangat banyak dan salah satunya adalah Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ittafaqa al-fuqaha'u kulluhum minal masyriqi ilal maghrib 'alal imani bil Qur'ani wal ahadits. Ittifaq. Allati ja'at biha as-thiqat. Ani Rasulillah SAW bagi hadislah. Fi sifatir Rabbi azza wa jalla min ghairi tafsirin. Tak ada tafsir. Wala wasfin. Tak menyifatkan sebenarnya. Wala tashbihin. So terima je. Tafwid. Okay.
Pendapat kedua, mereka menetapkan isbat sebagai sifat Allah, kemudian mereka menyerahkan ilmu, hakikat dan maksud kepada Allah. Ni kata ini sifat Allah, tapi diserahkan kepada Allah. Mereka menyebut sebagai sifat khabariyah. Sebagai sifat khabariyah. Kerana metod penetapannya dengan khabar sama'i atau dalil nakli. Dan bukan dalil akli. Logik. Ini adalah pendapat ulama salaf mula daripada kurun ketiga. Semakna dengan itu, Imam Ibn Qudamah berkata, wa ma ushkila min tilkal ayati wal ahadis wajaba isbatuhu wa tarku ta'arrudi li ma'nahu wa naruddu ilmahu ila qailihi wa naj'alu uhdatahu ala naqilihi. Yang muskil dari ayat-ayat dan hadis itu wajib ditetapkan dan tidak menyinggung maknanya serta mengembalikan ilmunya kepada pengucapnya dan tanggungjawab kami bebankan kepada yang menukil. Selesai. Ini adalah iaitu ushkila min tilkal ayat wal ahadith wajaba isbatuhu wa tarku ta'arrudi li ma'nahu. Jangan tengok makna dia. Jangan makna dia kita kembalikan kepada Allah SWT. Imam Abu Hasan Asy'ari. Ini yang ismul li sifat atau dipanggil juga dengan sifat khabariyah lah. Ini istilah saja, khilaf lafzi saja. Tapi ini yang saya nak masukkan, iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari dalam kitab Ibanah memilih manhaj isbat, iaitu sifat khabariyah dengan tafwid makna sebagaimana manhaj Imam Ahmad bin Hanbal. Kerana kalau kita baca dalam kitab Tabyin Kazib Muftari, bila dia arad Al-Ibanah, dia sebut bahawa ini dalil. Jangan kata bahawa kami, itu Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Asy'ari maksud dia, berkata, jangan kata bahawa aku menentang golongan Hambali. Maksud golongan Athari dari kalangan Hambali. Kerana apa? Aku masih pegang. Mereka juga ahli sunnah jemaah. Bahkan termasuk dari mutamassikun bis sunnah. Boleh buka juga dalam maqalat Islami. Yang mana isi dia adalah seperti ini. Cuba tengok. Dan manhaj ini tidak ada yang mengingkari sama sekali yang kemudian disebut dengan takwil ijmali. Ini yang dipanggil oleh Syekh Al-Bajuri sebagai takwil ijmali. Ada takwil tafsili, iaitu takwil ulama khalaf. Takwil ijmali yang dipanggil dengan tafwid. Yang dipegang oleh ulama salaf. Dan ini juga yang disebut. Apa kata-kata Syekh Abu Hasan Asy'ari? Wa anna Allah istawa 'alal 'arsy 'alal wajhi alladhi qalahu wa bil ma'na alladhi aradahu istiwa'an munazzahan 'anil mumasati wal istiqrari wat tamakkuni wal hululi wal intiqal. Ini dah menafikan pendapat Ibn Taimiyah. Habis. Dah jelas dah. Dia menafikan. La yahmiluhu al-'arsyu balil 'arsyu wa hamalatuhu mahmuluna bil lutfi qudratihi maqhuruna fi qabdatihi wa huwa fawqa al-'arsyi wa fawqa kulli syai'in ila takhawumi thara fawqiyah la taziduhu qurban ila al-'arsyi was sama'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan isyarat yang jelas, beliau melakukan tafwid makna dan tidak seperti yang dipahami atau diviralkan oleh kelompok salafi sendiri. Tengok, dia beza. Dia dah menafikan munazzahan anil mumasati ila akhir. Kalau ada yang tanya, ustaz, berarti ustaz menetapkan kitab Ibanah ke karangan Abu Hasan Asy'ari? Seperti saya sebut, mazhab saya sama dengan mazhab Ustaz Nizar Hamadi, guru saya. Sama dalam bab ini. Saya berbeza dengan pendapat guru saya yang pertama, iaitu guru Dr. Khalid Zari. Khalid Zari menafikan keseluruhnya. Dia ada hujah, betul. Tapi saya menilai, kalau apa yang disebut oleh Imam Ibn Asakir, itu adalah tanda mengisyaratkan bahawa kitab itu memang sahih nisbah kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. Hanya sahaja bukan nuskhah yang dicetak oleh kelompok salafi pada hari ini. Itu jelas kita tolak. Kerana apa? Manuskrip yang mereka iktimad semuanya abad ke-10 dan ke-11 Hijriah. Dan antara satu nuskhah dengan nuskhah yang lain terjadi perbezaan riwayat. Semua terjadi perbezaan riwayat. Maka ini menunjukkan bahawa ada tangan-tangan yang telah mengganggu kitab Al-Ibanah. Tangan-tangan jahil. Itu satu. Yang kedua, kenapa kita tetapkan? Minimum kita kata, Imam Ibnu Asakir adalah ulama hadis yang mengumpulkan pendapat atau istilah atau sejarah dan lain-lain tentang Imam Abu Hasan Asy'ari dalam satu kitab yang bernama Tabyinul Kazib Al-Muftari. So beli kitab tersebut. Dalam tu sanadnya, apanya semua lengkap. Bila dia tak sebut sanad kitab Al-Ibanah, bukan berarti tidak ada sama sekali. Kerana dia nak syarat
sebahagian. Dia sebut ni sebahagian. Dan dia iktiraf bahawa ni tak semua. So dia sebut. Dia pun mengutarakan kitab Al-Ibanah seperti yang ada. Dan cuba baca dalam kitab Al-Ibanah yang ada dalam kitab Tabyin Kazim Muftari. Yang paling akrab kepada sawab, dia adalah sama dengan pendapat tafwid atau takwil ijmali di dalam Asy'ariyah. Dan dia sama dengan pendapat yang datang sebelum, maksud dia sebelum Imam Ibn Asakir seperti Imam Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani dalam kitab Al-Insaf dan juga dalam kitab At-Tamhid. Bukan dia menafikan, dia kata Allah istiwa, dia mustawin alal arsh, tapi dengan makna yaliku bijalalihi. Apa makna yaliku bijalalihi? Wallahu alam, serahkan kepada Allah. Yang penting bukan mumasah, bukan istiqrar, bukan tamakun, bukan hulul, bukanlah intikal. Kerana golongan salafi dia kata intikal. Intikal tu berpindah dari langit turun ke bumi. So kena faham benda ni. Okey, lepas tu dan bahawa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam Al-Ibanah mengikuti metode tafwid dan adalah juga pernyataan Syekh Muhammad Abu Zahrah. Jadi ini disokong oleh Syekh Muhammad Zahrah dalam kitab Tarikh Mazahib Al-Islamiyah. Tarikh Mazahib Islamiyah ni kitab penting yang menjadi silibus bertahun-tahun di Universiti Al-Azhar di Kuliah Usuluddin. Saya ada nuskhah tu, saya pinjam isteri saya lah, dia belajar dekat Azhar ambil Usuluddin. So dia pakai Tarikh Mazahib Islamiyah, so saya pakai nuskhah tersebut. Wa hadza ma jaa fi kitabil ibanah fa innahu qad sarraha bit tafwid bi an fawwada al yada wan nafyal wa nafa at tashbih. Ini. Okey. Dan inilah apa yang telah datang dalam kitab Ibanah kerana di dalamnya atau dia jelas-jelas mensarahkan dengan pendapat tafwid, iaitu menyerahkan maknanya, menyerahkan makna yad dan juga menafikan tashbih. Okey. Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Abi Zaid berkata, wala yanbaghi an-nawadir wa ziyadah. Ini kitab Imam Ibn Zaid Al-Qarawani. Ini. Wala yanbaghi li ahadin ay yasifa Allah Ta'ala illa bima wasafa bihi nafsuhu wala yushbihu kadzalika bi syai'in wal yaqul lahu ta'ala yadani kama wasafa bihi nafsuhu walahu wajhun kama wasafa bihi nafsuhu. Okey. Dan tidak boleh, tak sepatutnya atau tidak sebaiknya, tak seyuknya bagi seseorang untuk menyifatkan Allah Ta'ala dengan apa yang Allah SWT la yanbaghi li ahadi ay sifat illa bima, melainkan dengan apa yang Allah SWT menyifatkan zatnya sendiri. Wala yushbihuhu, dan tidak mentashbihkan, menyamakan kadzalika bi syai'in dengan sesuatu apapun. Sebab itu dia buat apa nakirah. Nakirah tu bi syai'in dengan sesuatu apapun. Wal yaqul lahu, dan katakanlah, dan hendaklah dia berkata Allah mempunyai yadan. Yadain kama wasafa bihi nafsuhu. Titik. Walahu wajhun kama wasafa bihi nafsuhu. Titik. Jadi tak boleh lebih dari itu. Dengan demikian mazhab salaf ada yang memang murni tafwid dan dengan tanpa menyebutnya isbat sifat, dan ada yang memilih isbat sifat sesuai dengan nas tetapi maknanya ditafwidkan kepada Allah Ta'ala. Dan yang demikian ini berbeza dengan pendapat akidah salafi atau wahabi yang melakukan isbat sifat dan juga menetapkan maknanya yang zahir sesuai dengan lughat, sesuai dalam lughat. Ringkasnya, dalam berbagai diskusi dan perdebatan muncul 3 mazhab pemikiran dalam masalah sifat ini, iaitu pertama tafwid makna dan menafikan kaifiyah, iaitu mazhab majoriti salaf. Kedua, isbat makna dan tafwid kaifiyah, iaitu mazhab salafi. Dan yang ketiga, takwil, iaitu mazhab majoriti ulama khalaf. Aku lu qauli hadza, insya-Allah kita akan terjun lagi pembahasan tafwid pada pada besok insya-Allah. Bila lah nak khatam ni. Okey, insya-Allah. Maaf ada soalan. Okay, soalan pertama. Macam mana untuk menerangkan akidah kepada bukan Islam? Apa jalan yang terbaik untuk diterangkan kepada mereka apabila bertemu ayat mutasyabihat? Bila bertemu dengan ayat mutasyabihat,
Kalau paling senang nak jelaskan pada orang non-Muslim adalah aqidatul awam. Aqidatul awam tu maksud dia qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan juga pakai dalil tamanuk, itu yang paling kuat. Cuma bila dia bertanya tentang ayat tasyabihat, kenapa ya Tuhan kata Tuhan you sama dengan Kristian juga, kata ada tangan ada kaki ke, masalah contoh dia lah. So dalam hal ini jelaskan bahawa makna dia yad di sini ditakwil. Yad dengan makna bukan tangan jawareh tapi dengan makna kekuatan. Contoh dia, Melaka has fallen into the hands of the Portuguese. Mereka boleh terima. Ini yang paling ahkam. Sebab itu dia kata paling ahkam kerana dia akan menutup syubhat tersebut. Dan takwil tersebut sesuai dengan kaedah bahasa Arab. Kalau tak percaya, buka kitab Jahirul Maknun. Itu dah jelas dah masalah ini. Macam mana nak terangkan akidah Asy'ariyah kepada non-Muslim? Tak payah nak sebut mazhab akidah. Perselisihan dalam mazhab Islam dalam akidah tak perlu dijelaskan. Kita umum je. Tapi bila dia membaca dan dia akan tahu dan dia akan mempertanyakan. Apa itu Salafi, Wahabi dan lain-lain. Dan perlu diketahui bahawa majoriti non-Muslim yang masuk Islam, converted Muslim yang ada di Eropah yang saya kenal lah, di England, di Europe, di France, di Italy, hatta di Netherlands, kebanyakan yang converted Muslim, mereka semua Sufi Asy'ari dan mereka masuk Islam kerana Sufi, kerana tasawuf. Ada seorang Jerman saya jumpa tahun 1997 di masjid, saya tanya dia, kenapa you very semangat solat subuh, bayangkan waktu Ramadan tu bulan Januari, bulan Februari. Sejuk dia, Masya Allah, Januari, Februari. Yang saya kagum tu, dia boleh solat tu dalam keadaan betul-betul Masya Allah dengan wuduknya, semangatnya. Kita nak tidur je lah kalau dah pagi tu, apa nak solat tahajud, nak solat subuh tu. Tapi dia boleh betul-betul bangun solat subuh, solat tahajud, lepas tu solat subuh, lepas solat subuh tu dia boleh wirid, kita dah semua dah pingsan. So saya tanya dia, apa yang boleh menyebabkan dia jadi macam ni? Dia kata, aku dulu hidup bertahun-tahun dari kecil sampai besar dalam keadaan dark ages, kegelapan. Tapi bila tasawuf membawa aku bertemu dengan Allah SWT. Maksud dia apa? Sufism ni dia melihat orang Sufi ni tak bising, tak gaduh, wirid. Sebab tahun 90-an orang Sufi ni memang tak nak gaduh. Tak nak debat, tak nak apa. Wahabi sebab tu Wahabi boleh kontrol. Kerana apa? Mereka lebih, alah tak apalah, biarlah. Allah tak bagi dia hidayah. Kita sibuk dengan urusan kita. Akhirnya orang pun tuduh Sufi ni tak ada ilmu. Ini kejadian lah. Ini memang kenyataan. Tapi dia orang tak salah sebab mereka Sufi. Tapi ini yang menyebabkan juga banyak orang non-Muslim masuk Islam. Sebab dia kata apa? Bila dia tengok orang Sufi ni, bayangkan bila dalam orang yang bukan Islam pun dia tolong, bagi duit, bagi charity. Tak ada masalah. Memang baik. So menyebabkan dia itu tersentuh. Dan dia tengok orang Sufi, dia katakan bagaimana orang Sufi ni boleh dalam keadaan macam apa pun, dia akan tetap ibadah istiqamah, suluknya dengan apanya. Itu menyebabkan hati mereka tersentuh. Dan dia kata, kalau aku dah menemukan Tuhan melalui jalur ini, maka aku pun kena semangat solat, ibadah seperti jalur ini juga. Dan tidak sedikit di kalangan mereka menjadi ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar, contoh dia Syekh Hamzah Yusof. Bagi Syekh Hamzah Yusof lah cukup. Dalam hal ini Hamzah Yusof jelas dia menjelaskan tentang apakah Allah ada di atas langit. Dia kata macam mana dengan kalau kita kata bumi ni kan bulat, seorang ni atas, ni atas, ni atas, ni atas. Dia kata ini tak common sense. Okey. Yang kedua, zaman sekarang antara takwil dan tafwid, mana yang lebih utama untuk diamal? Takwil dengan takwil dengan tafwid, dua-dua diamalkan sesuai dengan keadaan orang tersebut. Maksud dia orang tersebut tu apa? Ada orang yang contoh dia ajam mungkin lebih senang dengan takwil. Kalau orang Arab, terutama golongan Sufi, walaupun ajam tapi yang Sufi yang dah alim seperti Syekh Ibrahim Al-Qurani, dia tafwid. Yang ketiga, apa respon sekiranya ada berkata bila kita kata isbat Allah ada atas arash, bukan bermaksud kita mintakan tempat baginya. Baik. Kan melainkan Allah yang menyifatkan zatnya. Kita menyifati sesuai dengan apa yang Allah yang menyifatkan pada zatnya dan sifatnya. Wasafa bihi nafsuhu. So saya nak tanya, mana ayat yang kata Allah SWT itu berada di atas langit?
Ar-Rahmanu ala arsyistawa itu bukan menunjukkan bahawa Allah ini berada di atas langit. Alal arsyistawa, istawa, bukan Allah wa huwa mustaqirrun. Ini boleh nampak. So bagi dalil mana? Satu-satunya dalil yang dia pakai adalah hadis Jawarih. Iaitu apa? Aina Allah, Allah fis sama. Tapi hadis tersebut dah disyarahkan oleh ulama. Banyak yang tak perlu saya bahas kat sini. Nanti ada sebutlah kat dalam. Kalau kita masuk dalam bab. Yang keempat, akidah salafi. Habis sekarang termasuk dalam mujassimah dan musyabbihah. Kalau kita kata secara metodologi boleh masuk. Tapi mujassimah ni ada dua. Ada yang soreh, ada yang tak soreh. So kalau Taimiyun ni dianggap sebagai tajsim yang ghairus soreh. So tak boleh mengkafirkan mereka lah. Itu satu. Yang kedua, apabila kita refer kepada perorangan, itu dah di luar pembahasan kita. Kerana kita tak menilai pada orang perorangan. Yang ada pada hari inilah. Kita tak boleh nak kata macam tu. So it depends. Dan tokoh Salafi Wahabi ni banyak. Ada yang betul-betul dia Salafi Wahabi. Dia ikut manhaj Muhammad Abdul Wahab. Tapi dia berbeza. Saya ada kawan memang Salafi. Memang pro Ibn Taymiyah. Tapi dia memahami dengan cara yang lain. Dia menolak golongan yang mengatakan bahawa Allah ini iaitu dia menolak dia menolak orang-orang yang seperti At-Tuwaijiri. At-Tuwaijiri dia menolak. Kenapa? Dia kata At-Tuwaijiri menetapkan Allah SWT ni ada, iaitu Allah SWT ini memang ada surah. Kerana menetapkan hadis khalaqallahu adama ala suratihi itu balik ke Allah. Bukan ke khalaqallahu adama ala suratihi, bukan balik ke Adam. Ini masalah. So itu yang disebut kawan saya contoh dia akrab ila sunnah dalam bab ini. Yang kelima, bila orang tanya apakah ciri-ciri aswajah, apakah jawapan yang lengkap? Senang je. Kalau orang awam yang tanya, maka pegang sifat 20 selesailah. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu